Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amir Faisal. Pada kesempatan ni, saya akan sharekan beberapa kisah lah. Update terbaru daripada luar negara lah. Situasi yang mungkin berlaku di luar negara, di negara Turki lah. Apa perkembangan yang berlaku sekarang ni ialah Turki try to get the under metal goal in effort. Kerajaan Turki sekarang cuba untuk mendapatkan sebahagian kembali emas mereka yang berada di dalam negara mereka. Mungkin sebelum ni saya ada share dekat beberapa orang lah, yang mana government dia bekerjasama dengan branch ataupun peniaga yang tak ada modal untuk buka perniagaan. Dia orang bekerjasama, tapi dengan syarat dia orang terpaksa simpan data-data, macam data-data penting yang lebih detail lah, kepada siapa mereka jual. Saya ada share lah dekat beberapa orang, tapi mungkin benda tu agak macam tak clear dan sebahagian orang tu tak pernah faham lah apa yang saya cuba sampaikan dan terangkan. Tapi dengan ada sedikit maklumat info pasal hal ni, mungkin saya boleh share sedikit lah pengetahuan dengan lebih jelas lah. Ni apa yang berlaku dekat Turki lah. Dekat negara Turki, dia cuba try untuk dapatkan emas yang berada di dalam rumah lah, untuk ditukarkan dalam program lira, ataupun emas tukarkan kembali kepada duit lah, supaya mereka boleh bagi duit dekat anda, dan emas yang anda simpan atas nama Turki ni, atas nama negara Turki ni, diberikan semula lah kepada mereka. Jadi dekat sini saya ada maklumkan saya ada cerita lah dekat orang yang mana dalam kita memiliki emas ni, ada emas individu dan juga ada emas yang hak milik government, hak milik bank, yang mana nombor-nombor siri dekat bar tu diorang dah ada pemilik asal lah. Jadi pentingnya kita beli terus daripada kilang, bukan beli dalam istilah pengeluar ataupun branch, sebab mungkin memang anda boleh beli murah, tapi benda tu dah disubsidikan, dah dihilangkan premium, sebab dia adalah hak milik orang lain. Jadi kat situ sekarang benda tu berlaku kat luar negara lah. Hampir 30k peniaga emas lah bekerjasama lah dalam program ni untuk membantu kerajaan mendapatkan kembali lah 40% ataupun 10% daripada 250 bilion kan, yang berada dan beredar di dalam negara. Kenapa dekat sini Turki bagi tahu macam Turki punya emas berada di mana-mana? Sebab asalnya mungkin itu adalah reserve yang disimpan di negara diorang lah. Yelah, bukan kerajaan yang simpan, tapi ada institusi yang simpan reserve tu. Dan bila diorang nak buat duit, diorang bagilah. Memang saya sendiri ada bersembang lah dengan beberapa pelopor yang mereka sendiri mengaku lah yang mereka tu yang jadi pengedar untuk satu-satu badan lah yang masih baru juga dalam negara kita lah. Yang mana saya bukan kat sini, saya just nak share, bukan nak burukkan mana-mana company, tapi kita tahu yang berdasarkan pengakuan dia lah, dia fokus untuk Malaysia dan juga Indonesia sebagainya kan. Tapi itu terpulang pada dia lah, dia punya business model dia buat macam tu. Kita cuma nak bagi tahu lah yang itu kita kena berhati-hati lah. Jadi kepada
Sesiapa yang nak beli emas, pastikan emas dan juga perak, pastikan beli terus daripada kilang ataupun daripada peniaga-peniaga yang memang dia bukan under daripada bank lah. Kita memang bukan daripada bank lah. Kita mungkin barang mahal sikit, tapi kita boleh jamin lah yang kita bayar cukai. Kita boleh jamin yang kita bayar cukai, dan juga itu adalah hak milik peribadi lah. Terdaftar secara individu, bukan secara agensi lah. Jadi benda ni tak ada siapa yang cerita. Semua orang cerita pasal akhir zaman, beli ni, jual ni, cepat kaya terus apa semua kan. Tapi mereka tak pernah pun pegang barang mereka. Mereka akan dapat fiat balik lah. Sedangkan fiat tu diciptakan oleh mereka sendirilah. Jadi anda fikir-fikirkanlah, dekat mana matlamat asal anda ni, dekat mana? Bukan tentang apa yang anda untung sekarang ni, tapi tentang apa yang anda asal ni cuba nak buat dan telah diserongkan ke mana-mana arah tu. Jadi benda tu perlu difikir-fikirkanlah. Jadi artikel ni anda boleh bacalah. Just type saja perkataan ni, anda akan jumpalah. Dan link pasal berita-berita ni anda boleh tengoklah. Ni masih baru, beberapa bulan. Saya pun dengan tak berapa faham pun saya boleh translate lah kan. Untuk bagi orang faham sebagainya, untuk kita sendiri pun faham lah. Jadi tak rugi pada orang nak cuba faham. Type saja kata kunci ni dan anda boleh baca banyak perkara lah yang mungkin anda tak tahu, tapi ada sebahagian orang tu dia boleh bagi tahulah. Jadi kita tak ada niat nak burukkan sesiapa, walaupun kita tahu ada sebahagian sesiapa yang ni lah yang mungkin terlibat dan mereka sanggup bagi data anda sebab mereka dapat inisiatif skim daripada government bila diperlukan. Jadi benda ni mungkin diperlukan bila mana krisis sekarang ni berlaku. Mungkin sekarang mahal apa semua kan. Dia adalah tanda-tanda. Dan bila berlaku macam dia nak pergi ke arah digital lah, dia kata perlu ada satu benda yang lebih kuat supaya benda tu legit lah, logik lah untuk digunakan. Sebab selama ni dia sandarkan pada tu, dia sandarkan pada ni kan. Jadi kemungkinan besar apa yang berlaku di luar negara yang dicadangkan oleh Menteri Kewangan sana mungkin boleh dijadikan idea dan panduan di seluruh tempat untuk dicadangkan pun di negara kita lah. Jadi kita mungkin tak ramai orang berfikir macam ni, tapi saya bagi tahu supaya buka minda anda masing-masing, supaya berhati-hatilah untuk beli dengan siapa anda beli. Dan dia bukan pasal penyimpanan semata-mata, tapi dia pasal privacy. Dia pasal kepribadian lah, kerahsiaan, kepemilikan dan juga untuk keselamatan anda lah. Supaya anda simpan, anda bayar cukai, adalah hak milik anda, ada resit sebagainya kan. Jadi itu adalah satu benda yang mungkin anda rasa benda tu remeh, tapi silap-silap hari bulan anda boleh dipersalahkan dengan benda yang anda rasa benda tu betul. Jadi itu kena hati-hatilah. Ni pendedahan ni saya buat secara ni lah, secara individu lah. Saya sharekan sebesikit. Jadi untuk tahu dengan lebih lanjut pasal hal ni, boleh ni lah, boleh cari ilmu dan membaca lah. Dan juga boleh belajar lah bersama dengan kami. InsyaAllah kami pun boleh ajar. Bukan sekadar mengajar untuk macam untung, bukan sekadar macam tu lah. Tapi kita memang bagi ilmu dan kita sharekan pendedahan lah. Kita jaga kita jugalah kan. Jadi mungkin itu sedikit perkongsian daripada saya lah. Untuk tahu dengan lebih lanjut, mungkin kita boleh PM lah satu sama lain lah. Saya niat nak berkongsi ilmu sebagainya. Dan saya tak ada niat pun nak burukkan sesiapa lah.
saya memang menggalakkan sangat-sangat orang menyimpan dan menabung, bukan pasal duit, tapi cara yang terbaik lah. Dan juga saya nak peringatkan dekat anda, mungkin ramai orang yang ada nak cubalah memanfaatkan atau nak mempergunakan sebagainya kan. Jadi kat situ saya rasa itu bukan cara yang tepat lah untuk kita buat kan. Mungkin ada benda yang telus lah yang perlu kita bagi tahu lah. Bukan sekadar macam patuh syariah. Bukan sekadar patuh syariah lah, tapi ada benda lain pun kena teruskan. Mungkin itu serba sedikit daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.